Ini kena faham betul-betul. Yang ni saya harap semua kena dengar betul-betul, fahami betul-betul. Okey? Okey, ini berkenaan dengan penasihat syariah ataupun kita panggil panel syariah. Bagaimana jika syarikat MLM tiada penasihat syariah dan tiada pengesahan patuh syariah? Nampak tak? Macam kita punya company, okey, tidak ada panel syariah dan tidak ada pengesahan patuh syariah. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa yang tindakan yang perlu kita ambil sebagai FBO? Okey. Jadi beban untuk pastikan patuh syariah terletak di atas tanggungjawab ahli-ahli sendiri. Maksudnya tanggungjawab untuk memastikan okey, bisnes yang kita buat ini betul-betul patuh syariah terletak kepada ahli-ahli sendiri, iaitu di atas FBO. Jadi FBO bertanggungjawab untuk memastikan bisnes yang dia buat itu adalah patuh syariah. Nampak tak? Okey, namun sukar kerana kemungkinan orang biasa tidak faqih. Tidak faqih ni maksudnya tidak faham, tidak pandai fiqh muamalat. Nampak tak? Bukan semua orang yang faham, bukan semua orang yang belajar fiqh muamalat ni. Nampak tak? Jadi sebab itu saya buat kelas malam ni, saya cerita mengenai dengan patuh syariah. Sebab setiap kita adalah FBO, okey, dan company kita tidak ada panel syariah dan tidak ada pengesahan patuh syariah, tapi tanggungjawab itu terletak pada diri kita sendiri. Okey, oleh kerana benda ni tidak mudah untuk semua orang faham, okey, kerana dia memerlukan kena belajar kan. Jadi malam ni saya buat khusus untuk anda semua, bagaimana anda boleh faham apa itu fiqh muamalah yang berlaku dalam MLM, khususnya dalam forever. Okey, jadi diri sendiri kita faham, kita buat ni adalah satu bisnes yang patuh syariah, walaupun tidak ada panel syariah, walaupun tidak ada pengesahan syariah. Sebab kita buat sesuatu perniagaan adalah untuk mencari rezeki. Bukannya kita buat untuk nak buat dosa. Bukannya kita buat perniagaan ni untuk tambah dosa. Bukannya kita buat ni untuk maksiat, kan? Kita buat ni adalah untuk ubah diri kita, untuk bantu keluarga, kan? Untuk tambah ekonomi keluarga, kan? Untuk bantu orang lain, nampak tak? Jadi kita sendiri kena ada inisiatif untuk untuk faham patuh syariah itu sendiri. Nampak tak? Okey. Jadi sebagai panduan, okey, elakkan syarikat yang tiada penasihat syariah apabila elakkan terlibat dengan mana-mana company yang tidak ada penasihat syariah apabila terlibat dengan perkara-perkara di bawah. Nampak tak? Sekiranya dalam company tadi ada perkara-perkara di bawah, maka elakkan. Okey, kita kena pandai, kita kena cerdik. Allah bagi kita otak, Allah bagi kita akal, maka kita kena ada apakah panduan kita. Okey, apakah panduan kita? Okey, jadi pertama sekali, company yang tidak ada patuh syariah yang terlibat dengan jual beli emas ataupun produk simpanan emas secara online. Tak boleh. Okey, tak boleh. Apa tak? Yang jual emas, okey, jual beli emas secara online mesti ada panel syariah. Nampak tak? Tapi di Forever kita tidak ada terlibat dengan jual beli emas. Okey? Okey, yang kedua, yuran penyertaan tinggi, terlampau tinggi. Kan? Ataupun mendapat imbuhan dari yuran penyertaan. Okey? Sekiranya company tadi kita tengok yurannya sangat tinggi, sampai 500, sampai 300, kan? Tinggi sangat ni. Lepas tu pula imbuhan ataupun bonus dibayar dari yuran penyertaan. Ini bahaya. Ini adalah ciri-ciri MLM tidak patuh syariah. Kita dah jelaskan pada slide yang sebelum ni. Okey? Tapi di Forever kita hanya RM90
dan dapat percuma aloe vera gel yang berharga RM100, RM3.95. Masya Allah. Okay? Jadi Forever tidak terlibat dengan ni. Okey, dan yang ketiga, janji pendapatan pasif. Janji pendapatan keuntungan tanpa kerja, tanpa usaha. Kan? Ada company-company MLM yang ajak kita, jom join kami. Okey, kamu join kami, bayar sekian-sekian, tak payah cari orang, tak payah jual produk, tak payah, duduk diam-diam. Apa dah? Dia lebih kepada bisnes 4D orang panggil lah. Duduk diam-diam dapat duit. Tak boleh lah. Duduk diam-diam dapat duit. 5D. Okey. Jadi yang menjanjikan pendapatan pasif ni bahaya. Nampak tak? Di Forever, cuba tengok balik. Ada tak? Kita tak buat kerja, dapat apa? Dapat duit. Ada tak? Tak ada. Walaupun you dah manager, walaupun you dah dah CBM sekalipun, walaupun you dah GLT sekalipun, tak buat 5cc, tak dapat bonus. Tu dia kan. Sebab tu Forever kena kerja, kena ada kerja. Nampak tak? Jadi jelas Forever, Masya Allah, bagus. Okay. Seterusnya, janji tidak perlu cari orang atau tak perlu jual produk. Nampak tak? Ini bahaya, okay? Bahaya. Okay. Jadi Forever ada kah? Ada tak Forever kata, kita punya upline kata, you join Forever RM90, beli set VIP pack, tak perlu cari orang, tak perlu jual produk. Ada tak kata macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Forever tak ada macam tu. Okay? Yang seterusnya, janji kebesanan produk seperti sembuh penyakit. Ini kita kena berhati-hatilah. Okay, sebab produk kita dah beritahu, produk kita ni dibawa atas suplemen, okey, kita tak boleh claim. Sebab tu upline kita, company kita sangat jaga, okey, jangan kita overclaim. Sebab produk kita bukannya bukan ubat. Okey, jadi kita ada suplemen. Tetapi ada setengah orang dijual produk, dia kata boleh sembuh penyakit ni, pakai ni boleh sembuh darah tinggi, boleh sembuh stroke, boleh sembuh kencing manis. Jadi tak boleh macam tu. Okay? Okay. Sebab apa? Kita faham produk kita adalah produk suplemen. Okay, yang dia bantu daripada dalaman. Okay. Kita tengok lagi. Yang seterusnya, produk tidak ada pengesahan halal. Tidak ada segi halal. Okay. Jadi sekiranya terlibat dengan beberapa perkara di bawah ni, ada berapa? Ada 6 perkara. Jadi kita kena elakkan. Sekiranya tidak ada patuh syariah. Tetapi kita tengok dalam Forever tidak ada. 6 ni tidak ada. Sebab tu saya nak supaya setiap MBO faham apa yang dia buat. Okey? Kita kena faham dengan bisnes yang kita buat. Okey, seterusnya.